Hai, bertemu lagi kita dalam topik ungkapan algebra. Sebelum tu jangan lupa subscribe cikgu. 5.2 Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik, bahagian 1. Okey, apa itu sebutan algebra dan pekali dalam ungkapan algebra? Sebelum tu kita kena tahu benda ni dahulu. Okey, apa yang disebut dengan sebutan algebra? Dekat sini kita ada satu contoh ungkapan algebra di mana 2x tambah 3xy. Kita tahu ungkapan algebra ni gabungan antara nombor dan juga pemboleh ubah. Nombor dan juga pemboleh ubah. Jadi apa pula sebutan algebra? Sebutan algebra ni, contoh dia 2x ni adalah sebutan algebra. 3xy ni sebutan algebra. Jadi dekat soalan ungkapan algebra ni ada dua sebutan algebra di mana 2x dan juga 3xy. Jadi kalau soalan dia ada tolak lagi kat sini 3x, jadi dia ada 3 sebutan algebra. Kalau dia ada darab 4x, jadi dia ada 4 sebutan algebra. Tengok soalan. Okey. Untuk pekali pula dalam ungkapan algebra. Kita tengok contoh soalan di mana sebutan algebra yang dibagi negatif 3k kuasa 2 mn, di mana kita kena carikan pekali bagi k kuasa 2 mn. K kuasa 2 ada, m ada, kita buang, n ada. Jadi yang ada selain daripada benda ni adalah negatif 3. Jadi negatif 3 adalah pekali bagi k kuasa 2 mn. Tengok B pula. Negatif mn. Jadi selain daripada negatif mn yang tinggal 3k kuasa 2. Jadi 3k kuasa 2 adalah pekali bagi negatif mn. Okey, untuk C 3k kuasa 2, buang 3k kuasa 2, tinggal lagi negatif mn. Jadi negatif mn adalah pekali bagi 3k kuasa 2. Jadi itu adalah pekali dalam sebutan algebra. Okey, apa yang disebut dengan sebutan algebra? Dekat sini kita ada satu contoh ungkapan algebra di mana 2x tambah 3xy. Kita tahu ungkapan algebra ni gabungan antara nombor dan juga pemboleh ubah. Nombor dan juga pemboleh ubah. Jadi apa pula sebutan algebra? Sebutan algebra ni, contoh dia 2x ni adalah sebutan algebra. 3xy ni sebutan algebra. Jadi dekat soalan ungkapan algebra ni ada dua sebutan algebra di mana 2x dan juga 3xy. Jadi kalau soalan dia ada tolak lagi kat sini 3x, jadi dia ada 3 sebutan algebra. Kalau dia ada darab 4x, jadi dia ada 4 sebutan algebra. Tengok soalan. Okey. Untuk pekali pula dalam ungkapan algebra. Kita tengok contoh soalan di mana sebutan algebra yang dibagi negatif 3k kuasa 2 mn, di mana kita kena carikan pekali bagi k kuasa 2 mn. K kuasa 2 ada, m ada, kita buang, n ada. Jadi yang ada selain daripada benda ni adalah negatif 3. Jadi negatif 3 adalah pekali bagi k kuasa 2 mn. Tengok B pula. Negatif mn. Jadi selain daripada negatif mn yang tinggal 3k kuasa 2. Jadi 3k kuasa 2 adalah pekali bagi negatif mn. Okey, untuk C 3k kuasa 2, buang 3k kuasa 2, tinggal lagi negatif mn. Jadi negatif mn adalah pekali bagi 3k kuasa 2. Jadi itu adalah pekali dalam sebutan algebra. Okey. Seterusnya, sesi tutorial ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik tambah dan tolak. Okey, untuk soalan 1A, kita tulis dulu soalan dia. Di mana 3x tolak 2y tambah dengan 5 buka kurungan, jangan terlupa, tambah 9y. Okey, sekarang kita kena bukakan kurungan dia balik. Okey, fungsi kurungan ni maksudnya kalau ada objek depan ni dia kali dalam ni. Sekarang dia tak ada objek apa ke depan ni. Jadi kita buka kurungan macam tu je. Jadi yang ni 3x tolak 2y. Okey, yang ni pula tambah apa kat depan ni? Dia tambah 1 sebenarnya. Tambah ni maksudnya darab dengan bahagian dalam ni. Tambah darab dengan positif 5. Positif darab positif akan jadi positif 5. X tambah darab dengan tambah akan jadi
positif juga 9Y. Okey, sekarang kita tengok pemboleh ubah yang sama. Sekarang pemboleh ubah 3 ni adalah X. Okey, kita bulatkan dia. Tak perlu bulatkan sebenarnya, cuma cara ni senang lagi kamu nampak. Okey, kamu cari yang pemboleh ubah X juga. Yang ni tak boleh sebab dia Y. Kalau dia XY pun tak boleh. Dia kena, kalau X, X sahaja. Okey, sekarang dia, yang ni X. Jadi kamu bulatkan sekali dengan yang depan dia, tolak atau tambah. Dia ni tambah. Jadi kita kumpulkan sekali semua ni. Okey, kita kumpulkan sekali. Tak perlu buat macam ni sebenarnya, cuma cikgu nak bagi kamu mudah faham. Jadi 3X tambah dengan 5X. Jadi 3 tambah 5 adalah 8. Jadi X ada 2 cikgu? Tak. Kalau dia tambah macam ni, X takkan berubah, X akan jadi 1 juga. Cuma yang berubah adalah nombor dia sahaja. Pemboleh ubah dia tetap sama. Sebab tu kita kena tambah pemboleh ubah yang sama. Okey, sekarang kena tinggal lagi negatif 2Y tambah 9Y. Negatif dengan tambah 9Y ni berapa? Okey, kita tulis dulu sini. Buat satu-satu. Okey, tak apa, lambat pun tak apa. Okey, macam mana kita nak selesaikan yang ni pula? Okey, cuba kamu tengok. Okey, tolak tambah kita boleh selesaikan sebab dia pemboleh ubah, dia Y dengan Y. Y dengan Y kita boleh matikan. Tolak dengan tambah, dia akan jadi tolak. Okey, sekarang kita tulis. Jadi yang sini akan jadi 8X. Tolak tambah akan jadi tolak. Okey, kita tolak. 2 dengan 9 tolak akan jadi 7. Y lah kan, belakang dia pemboleh ubah. Okey, nak tahu jawapan dia 7 ni positif ke negatif, tengok depan dia. Depan dia positif, 9. Kamu tengok 2 dengan 9 mana lagi besar? 9. Depan 9 adalah positif. Jadi tambah dengan 7Y. Jadi inilah jawapan untuk yang pertama, iaitu 1A. Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada soalan yang nombor 2. Cikgu padam dulu soalan untuk 1A ni. Okey, padam. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua, iaitu 3. Okey, silap. 6AB tambah 2BC tambah 10 tutup kurungan tolak dengan AB tambah dengan 3BC tolak dengan 2. Okey, sekarang ni yang depan ni tak ada apa masalah. Kita buka je kurungan dia. Okey, buka saja kurungan dia. Jangan tersilap salin dia punya pemboleh ubah. Okey, sekarang ni yang tadi positif kan, yang ni negatif. Kalau negatif kali dengan positif, ni positif AB ni depan ni, walaupun dia positif dia tak tulis. Negatif darab positif, dia akan jadi negatif. Negatif AB. Negatif darab ni pula, negatif darab positif, dia akan jadi negatif 3BC. Kamu kena tengok. Negatif darab dengan negatif, jadi positif 2. Macam tu. Okey. Sekarang kita tengok pemboleh ubah yang sama. Sekali kita cari yang ni dulu. Kita kumpulkan 6AB, cari yang AB lagi. Dekat sini AB lagi. Kita kumpulkan dia. Jadi 6AB tolak AB. Okey. Sekarang kita cari yang ni pula. Okey, BC pula tambah 2BC. Cari BC lagi ni. Negatif 3BC. Negatif 3BC. Habis settle yang ni, tinggal yang ni. Tambah 10. Tambah 10. Tambah 2 lah sekali. Okey, kita dah kumpul sama-sama dah pemboleh ubah yang sama. Jadi yang ni pemboleh ubah AB, yang ni pemboleh ubah BC. Okey, kita settlekan yang ni dulu. Okey, 6AB tolak AB. Maksud AB ni maksudnya 1 dia ni. Bernilai 1 AB. Tak tulis nilai 1. Jadi 6 tolak 1, 5. Jadi 5AB. Okey, yang ni pula BC dengan BC. Kita tengok positif, negatif. Jadi tolak 2 tolak 3 akan jadi 1.
Nak tahu positif ke negatif jawapan dia, tengok yang besar. 3 dengan 2 mana besar? 3. Depan dia tolak, jadi tolak. Tolak B C. Okey, tolak BC. Okey, tinggal lagi yang terakhir iaitu 10 tambah 2. 10 tambah 2 iaitu 12. Settle macam tu je. Okey, cikgu harap kamu faham ya. Okey, kita pergi ke soalan C pula. Okey, untuk soalan C, 4XY tambah 5K tolak dalam kurungan tolak 3K tambah 7 tutup kurungan tambah dengan 13XY tolak dengan K. Okey, sekarang kita bukakan kurungan. Yang pertama ni tak ada masalah, kita boleh buka terus. Ini akan jadi 4XY tambah dengan 5K. Yang ni, okey, hati-hati ya, negatif darab dengan negatif akan jadi positif 3K. Okey, yang ni pula macam mana? Negatif darab dengan positif akan jadi negatif 7. Dia tak ada M atau K apa belakang ni. Okey, yang ni pula positif darab positif. 13 ni positif lah. Jadi positif 13XY. Okey, positif darab negatif akan jadi negatif K. Okey, untuk seterusnya kita kumpulkan ikut pemboleh ubah yang sama. Sekarang 4XY, ada lagi pemboleh ubah yang lain, ada yang ni 13XY, ambil sekali dengan positif depan dia. Okay, jadi yang ni jawapan dia 4XY, kita kumpulkan dia tambah 13XY. Okey, sekarang yang selain daripada pemboleh ubah itu ada K. Yang ni tak ada K. Kita tuliskan 5K. Yang ni pula tambah 3K tolak K. Okey, last sekali ni. Yang ni seorang-seorang dia je. Apa? Kita tulis tolak 7. Okey, kita settlekan yang ni dulu. 4XY tambah 13XY. 4 tambah 13 akan jadi 17XY. Okey, jadi 13XY. Okey, yang ni settle dah. Yang ni pula yang ni yang K pula ni. Okey, positif 5K tambah 3K tolak K. 5 tambah 3, 8. 8 tolak 1K. 8 tolak 1, 7. Jadi positif 7K. Yang ini pula tolak 7. Nak buat apa tolak 7? Bawa turun je. Dia tolak 7. Jadi jawapan dia 17XY tambah 7K tolak 7. Okey, settle untuk C. Kita cuba untuk soalan okey, D cikgu tak buat. Kita terus kepada soalan yang terakhir iaitu E. Okey, kamu boleh cuba sendiri untuk D. Okey, untuk soalan E ni, okey, yang terakhir ni, okey, 2/3 FG tolak dengan 9 MN tolak dengan 1/2 FG tutup kurungan tambah 3 MN tolak 1/6 FG. Okey, sekarang kita bukakan kurungan yang ni dulu. Macam mana kita nak buat? Yang ni tak ada kurungan, kita bawa turun je. 2/3 FG. Yang ni darab dengan yang ni 9 MN ni. Negatif ni maksudnya negatif 1 darab 9. Jadi dia jadi negatif 9. Dia macam ni. Ni darab ni. Lepas tu dia darab ni. Okey. Negatif 1 darab negatif. Jadi dia jadi positif. 1/2 FG tambah dengan ni tambah positif darab dengan 3 positif, jadi 3 positif MN
MN. Lepas tu positif darab dengan negatif. Okey, dia akan jadi negatif. Okey, 1/6 FG. Okey, settle kat situ. Dan sekarang kita cari pemboleh ubah yang sama. Sekarang pemboleh ubah FG dulu cari. Kita settlekan yang FG. Okey, ambil sekali dengan tanda positif depan dia. FG. Mana lagi FG? Ni lagi satu lagi. F dengan G. Okey, F dengan G sekali. Jadi kita gabungkan sama-sama 2/3 FG tambah dengan 1/2 FG tolak dengan 1/6 FG. Okey, tinggal lagi yang ni. Negatif 9 dengan 3 MN. Yang ni sama boleh ubah kan. Tadi kita tulis yang negatif 9 MN tambah dengan 3 MN. Okey. Jadi bila kita dapat macam ni, apa yang perlu kita buat? Kita tengok. Okey, yang ni kita boleh settlekan terus. Okey, kita settlekan yang ni dulu. Yang FG ni. Kita tengok pecahan dia 2/3, 1/2 tolak 1/6. Jadi tak sama kan? Kamu boleh guna kalkulator terus. 2/3 tambah 1/2 tolak 1/6. Ataupun kamu nak guna cara manual. Okay, kita samakan penyebut yang bawah dia. 3, 2, 6. Jadi kita jadikan sipil 6. 3 darab dengan 2. Jadi 6. Yang atas pun kena darab dengan 2. 2 nak jadi 6 darab dengan 3. Yang ni pun darab dengan 3. Okey, yang ni tak perlulah sebab nak jadi 6. Ni akan jadi 4/6 FG tambah dengan 1 darab 3, 3/6 FG tolak dengan 1/6 FG. Okey, yang ni kita boleh settlekan terus. Yang ni, yang ni kita boleh settle terus. Tak perlu tunggu last sekali. Negatif dengan positif ni dia pemboleh ubah sama. Jadi kita boleh selesaikan dia MN. Okey, jadi ni FG tak boleh sekali dengan ni. Okey, jadi negatif dengan positif jadi tolak. 9 tolak 3 jadi 6. Okey, jadi 6. Positif ke negatif depan dia, tengok yang besar. 9 dengan 3, 9 besar. Depan dia negatif juga. Depan dia negatif 6. Jangan lupa letak dia punya pemboleh ubah sekali, iaitu MN. Okey, settlekan yang ni pula. 4 FG, yang bawah dah sama kan. Jadi 4 tambah 3 tolak 1. 7 tolak 1, 6. Jadi 6/6 FG tolak 6 MN. Jadi berapa jawapan last dia? Okey, 6/6 dia boleh matikan dia. Jadi 6 bagi 6 1 kan. Boleh sipil 1. Jadi F1 FG. 1 FG ni sama dengan FG. Macam tu je, tak perlu tulis 1 FG. Jadi jawapan dia FG tolak dengan 6 negatif 6 NN. Okey, inilah jawapan yang last sekali. Okey, settle. Sekian saja untuk topik kali ini. Jumpa lagi kita pada topik yang akan datang. Salam, ciao, cincau. Yeah.